Yayasan Wilayah Persekutuan merupakan organisasi yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri Wilayah Persekutuan. Kami komited dan prihatin dalam memberi bantuan dan perkhidmatan kepada warga Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan berteraskan pesat. Apa itu pesat? P. Pendidikan, E. Ekonomi, S. Sosial, A. Agama dan T. Teknologi. Dalam pendidikan, Yayasan Wilayah Persekutuan menyediakan bantuan kewangan termasuk beasiswa pelajaran serta bantuan persekolahan untuk memastikan keterusan pendidikan anak-anak daripada keluarga yang berpendapatan rendah dapat menyambung pelajaran sehingga ke Menara Gading. Malah, kami turut mengiktiraf kecemerlangan pelajar melalui Anugerah Pelajar Cemerlang APC yang diadakan pada setiap tahun disampaikan sendiri oleh Yang Berhormat Menteri Wilayah Persekutuan. Manakala dalam ekonomi, kami menyediakan pelbagai program keusahawanan bagi memperkasa kemahiran maupun pengetahuan kepada usahawan kecil di Wilayah Persekutuan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu perkhidmatan dan perniagaan yang ditawarkan kepada pengguna. Secara tidak langsung, inisiatif ini dapat menambah pendapatan usahawan kecil yang terlibat. Dari segi sosial, kami juga melaksanakan pelbagai program kemasyarakatan selain menyokong program-program sosial yang bertujuan untuk membentuk sahsiah dan kepribadian masyarakat sekeliling agar dapat mewujudkan suasana harmoni dalam kalangan komuniti di Wilayah Persekutuan. Seterusnya, penyakit sosial dapat dikurangkan. Kami juga turut menyambut pelbagai perayaan lantaran daripada Wilayah Persekutuan meliputi 3 kaum utama iaitu Melayu, Cina dan India. Konsep Satu Malaysia dan Wilayah Persekutuan Ceria diamalkan sejajar dengan masyarakat kota yang berbilang kaum, agama dan bangsa. Selain itu, kami turut mewujudkan inisiatif program dan kursus untuk memberi pendedahan penggunaan teknologi kepada komuniti di Wilayah Persekutuan seiring dengan perkembangan inovasi terkini. Sekaligus, pengetahuan tersebut dapat digunakan untuk memudahkan urusan kehidupan yang semakin canggih dan maju. Yayasan Wilayah Persekutuan melalui anak syarikatnya iaitu Syarikat Perumahan Wilayah Persekutuan SPWP menyediakan skim pembiayaan khas penjualan rumah PPRM10 dan perumahan awam di BKL dengan pinjaman 100% kepada penyewa-penyewa sedia ada yang berminat. Selain itu, pembeli juga boleh membuat pembayaran balik 10 hingga 25 tahun. Secara tidak langsung, skim ini mampu menggalakkan pemilikan harta sendiri dan menjadi aset pada masa hadapan. Yayasan Wilayah Persekutuan sememangnya dedikasi dalam usaha untuk mengubah dan meningkatkan taraf kehidupan warga Wilayah Persekutuan. Untuk maklumat lanjut, layari laman web kami di www.yayasanwp.org.my. Pesat membangun bersama Yayasan Wilayah Persekutuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara langsung, kita bersiaran sekali lagi dalam Ruang Bicara dan kali ini kita bincang secara santai topik yang cukup menarik yang perlu kita ketahui secara bersama. Wilayahku Ceria, itu yang bakal kita bincang selama sejam bersama tetamu yang kita jemput ke studio. Dan anda boleh berkomunikasi dengan kami di talian 03-2059-4624 ataupun di hujungnya 4625. Kami mengalu-alukan pandangan dan juga buah fikiran anda supaya dapat berinteraksi dengan tetamu yang sudah siap sedia di studio. Baik, panel yang kita jemput ke studio adalah yang berbahagia Datuk Roslan Hassan, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Wilayah Persekutuan. Selamat datang, Datuk. Terima kasih. Dan juga Saudara Hamizi Mak Juah, Presiden Majlis Belia Wilayah Persekutuan. Selamat datang, Hamizi. Terima kasih. Dan kita dapat melihat bahawa apabila dilihat soal kependudukan di wilayah ini sudah sepertinya dikaitkan dengan masalah kemiskinan bandar dan sebagainya. Antara yang boleh kita ketengahkan apa yang dilakukan oleh Yayasan Wilayah Persekutuan ini, inilah masa yang terbaik untuk yang berbahagia Datuk Roslan mengetengahkan segala apa yang telah pun dirancang dan telah pun dilaksanakan. Baik, yang berbahagia Datuk, mungkin di awalnya kita dapat memperkenalkan sedikit apa sebenarnya Yayasan Wilayah Persekutuan ini, kalau dapat Datuk terangkan secara pencerahan kepada para penonton kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi.
Selamat petang, salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam wilayah Kuchria. Ya. Kena sebut tu. Oh, kena sebut. Kena sebut. Baik. Rata-rata orang tak berapa kenal dengan Yayasan Wilayah Persekutuan sebelum ini. Sebelum. Kerana meskipun yayasan ni ditubuhkan sekitar tahun 1986, kalau tak silap saya pada 9 April 1986, tetapi dianya diaktifkan, digerakkan secara lebih aktif pada penghujung 1990-an. Dan sebagaimana pertubuhan-pertubuhan lain, pada 10 tahun pertama tu biasanya tahun-tahun yang untuk kita membina. Kita yayasan ini membina, itu fasa 1, membina dirinya, membina organisasi ini. Dan selepas pada itu, iaitu bermula daripada tahun 2008, 2009 itu baru yayasan ini dalam proses mengurak langkah ke fasa yang seterusnya, fasa kedua, fasa pembangunan. Kalau kita lihat kalau kita lihat Yayasan Wilayah Persekutuan ni masih belum pun menyambut Jubli Perak ni. Mana belum sampai pun 25 tahun kita dalam beroperasi. Dan Yayasan Wilayah Persekutuan tidak seperti yayasan-yayasan negeri lain. Kita tidak mendapat apa-apa dana daripada kerajaan. Geran kerajaan itu kita tak dapat. Dan apa yang kita belanjakan, apa yang kita gunakan, dana yang kita gunakan untuk program-program kita adalah hasil daripada penjanaan kewangan kita, dana kita melalui perniagaan yayasan, melalui sayap pelaburan dan juga anak-anak syarikatnya. Itulah sedikit sebanyak Yayasan Wilayah Persekutuan, dan objektif penubuhannya ialah untuk membantu masyarakat ataupun yang lebih kita kenali sebagai warga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan, untuk mereka menaikkan taraf hidup mereka dengan program-program yang kita susun atur. Dan bermula daripada 2013 atas aspirasi yang berhormat Datuk Seri Utama Tengku Adnan Tengku Mansur, yang juga yang merupakan Menteri Wilayah Persekutuan, yang juga pengurusi kepada Yayasan Wilayah Persekutuan. Yayasan Wilayah Persekutuan bergerak berlandaskan 5 teras utama yang kita tengok tadi, iaitu pendidikan, ekonomi, sosial, agama dan teknologi. Kerana kita yakin bahawa kelima-lima perkara ini perlu ada untuk kita wujudkan satu masyarakat yang lebih produktif dan dinamik. Saya nak mohon kepada Yang Berbahagia Datuk untuk memberikan pencerahan tentang pesat selepas ini, kerana kita nak lihat secara keseluruhan peranan yang turut dimainkan oleh golongan belia. Saya kira kalau tak kita sentuh soal belia, maka tidak lengkap sebuah yayasan, khususnya Yayasan Wilayah Persekutuan, kerana peranan ini harus kita timbulkan juga. Kerana kalau kita lihat, memanglah golongan ini merupakan golongan yang semakin mengembang dan memberi kesan kepada soal pentadbiran negara juga. Baik, silakan Mizi, bagaimana mengenai Majlis Belia Wilayah Persekutuan boleh membantu bersama-sama dengan yayasan ini? Terima kasih. Apa yang boleh Majlis Belia bantu? Sebelum tu saya nak bercerita sikit tentang latar belakang Majlis Belia Wilayah itu sendiri. Majlis Belia Wilayah ini sebenarnya ditubuhkan pada tahun 1994. Tahun ni masuk umur dia dah 21 tahun. Belum ada Jubli Perak lagi. Majlis Belia Wilayah ini adalah hasil gabungan badan-badan belia di bawah Jabatan Belia dan Sukan, di bawah Register of Youth. Di peringkat negeri kita ada 13 badan gabungan di peringkat kawasan, iaitu Majlis Belia Kawasan itu sendiri mengikut parlimen, dan kita ada juga Majlis Persatuan-Persatuan Belia di peringkat negeri. Hasil gabungan ini kita wujudkan satu majlis yang dinamakan Majlis Belia Wilayah Persekutuan. Di dalam Majlis Belia Wilayah Persekutuan ini kita ada pelbagai NGO belia yang bergerak dari segi agamanya, dari segi pendidikannya. Contoh pendidikan yang dibawa oleh GPMS,
dari segi kemasyarakatannya, gerakan belia Pak B wilayah, apa yang dilaksanakan oleh orang-orang belia ini sebenarnya selari dengan Yayasan Wilayah Persekutuan itu sendiri, termasuk Kementerian Wilayah. Itu yang kami jalankan. Yang apa yang dijalankan oleh Yayasan Persekutuan yang dikatakan pesat itu, itulah yang berlaku pada kami sebenarnya. Dari segi pendidikannya, dari segi ekonominya, dari segi sosialnya, dari segi agama, dari segi teknologinya. Itulah yang ada di dalam jiwa anak muda yang ada di dalam bandar ini. Saya selalu katakan belia wilayah ni, selalu saya katakan belia bandar. Tetapi sebenarnya kawan saya di Labuan marah. Dia kata kalau cakap belia bandar di Labuan, taklah semua bandar, dia kata. Tetapi apa yang saya nak katakan, Majlis Belia Wilayah Persekutuan termasuk Majlis Belia Putrajaya dan Majlis Belia Labuan tu satu keluarga yang besar sebenarnya. Apa yang kita nak tonjolkan kepada masyarakat adalah penglibatan belia itu sendiri bersama-sama Yayasan Wilayah Persekutuan. Yayasan Wilayah Persekutuan ini salah satu badan yang menggerakkan komuniti-komuniti, terutamanya komuniti-komuniti di dalam wilayah itu sendiri. Peranan anak muda adalah mengikut dan menjalankan apa yang telah dijalankan oleh yayasan. Baik, Datuk. Saya terpanggil untuk menyatakan bahawa soal pesat ini merupakan satu rangkuman yang cukup menarik untuk kita bincang apa yang diperjuangkan oleh Yayasan Wilayah Persekutuan. Dari segi soal ekonominya, soal sosialnya, kita tahu di bandar ni tu macam-macam boleh terjadi. Paling penting yang saya lihat teknologi sebagai satu sumber sekarang ini tu, dan apakah sebenarnya peranan dan juga cadangan serta pelaksanaan yang telah pun dilakukan oleh yayasan dalam hal untuk menepati apa yang dimasukkan dalam pesat itu tu. Pesat. Ya. Nak saya uraikan pesat itu satu persatu atau silakan Datuk. Saya nak kita bincangkan itu. Sebenarnya susun atur pesat itu semata-mata untuk menyedapkan pesat, PESAT. Tetapi keseimbangan dan kepentingan setiap teras ini tidak boleh kita letak yang ini lebih penting dari yang ini, yang ini lebih penting dari ini, kerana hasilnya semuanya akan menjurus kepada pembangunan sosial itu sendiri. Bukan soal pesat ikut aturan huruf itu merupakan yang penting di hadapan, tidak tu Tidak. Tidak. Tetapi walau bagaimanapun secara considernya memang pendidikan itu adalah satu paling penting. Satu teras yang paling penting. Kerana melalui pendidikanlah kita akan boleh melonjak taraf hidup keluarga. Misalnya melalui pendidikan jugalah akan berhasilnya pembangunan ekonomi. Daripada pendidikan jugalah akan kita membangunkan sosial, agama dan juga teknologi. Jadi daripada pendidikan, sebab itu di Yayasan Wilayah Persekutuan, program kita dalam pendidikan itu lebih banyak daripada program-program yang lain. Kita merangka program-program pembangunan pendidikan ini bermula daripada anak-anak itu di peringkat bawahan. Di peringkat bawahan, setiap tahun kita membelanjakan jutaan ringgit untuk kita memulakan persekolahan dengan program kita Back to School. Back to School ini sekarang ini dah dikenali di rata-rata oleh masyarakat seluruh wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan, dan mereka menanti-nantikan program kita setiap tahun. Baik Datuk, saya nak berhentikan Datuk itu. Ada pemanggil dulu. Lepas ni Datuk sambung balik. Pemanggil kita di talian sekarang ni, Haji Dahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Tuan Haji. Ya, itu teringat pada tahun 80-an, 90-an semasa saya pengarah nadi di Kuala Lumpur dulu. Kami gabungkan Jabatan Kebajikan, Jabatan Belia, Jabatan Nu, kami gabung dalam satu program nadi di mana sasarannya adalah orang yang sama juga kita nak attack. Bagi pelajaran tinggi, bagi coaching klinik, bagi bola sepak ke apa semua sasaran. Jadi kalau dah Dewan Bandaraya atau Dewan Bandaraya di Labuan atau Dewan Bandar di Putrajaya dapat gabungkan agensi-agensi di bawah satu program
seperti mana program tadi itu, tapi kita boleh attack sasaran-sasaran kita dengan lebih bersepadu dengan program-program yang ada dan keadaan keuangan yang ada pada tiap-tiap jabatan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih bekas pengarah Nadi. Datuk, apa yang ini adalah satu cadangan Haji Dahlan tadi yang menyebut soal gabungan yang pernah dilalui semasa beliau sebagai pengarah, dan mungkin juga Datuk dapat terangkan juga soal bagaimana yang pesat tadi selepas kita sentuh soal pendidikan maka akan pergi ke ekonomi. Datuk jangan jawab sekarang kerana kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini kita akan terus bersama dengan Datuk Roslan dan juga saudara Mizi untuk memberikan pencerahan mengenai wilayahku ceria. Jumpa lagi. Batasan masa, mengupas isu semasa, jadi saluran pelbagai suara, segalanya baru dan benar di Berita Bernama TV. Sedar tak kita tuan-tuan dan puan-puan, keadaan iklim yang tak menentu sekarang ni. Perubahan iklim meningkatkan kejadian kemarau, derebu, banjir dan ia menyumbang kepada perubahan iklim yang berlaku secara drastik. Inilah dia faktor-faktornya. Yang pertama, asap dari kenderaan. Yang kedua, penebangan dan pembakaran hutan. Yang ketiga, pembebasan asap dari industri perkilangan. Dan yang keempat, pelupusan sisa buangan. Ini usaha yang Pak Abu buat, iaitu yang pertama, menanam pokok. Yang kedua, mengurangkan atau tidak menggunakan beg plastik. Yang ketiga, mengasingkan bahan buangan. Yang keempat, mengitar semula bahan buangan. Dan yang kelima, memilih barangan dari bahan kita semula. Ada banyak lagi usaha yang boleh kita lakukan. Antaranya, kurangkan pemanduan kereta persendirian dan banyakkan penggunaan kenderaan awam. Anda adalah sebahagian daripada penyelesaiannya. Baik, terima kasih kepada yang masih lagi bersama kami di ruang bicara ini. Kita sedang bincang mengenai wilayahku ceria bersama dengan yang berbahagia Datuk Roslan Hassan, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Wilayah Persekutuan, dan juga saudara Hamizi Makjuah, Presiden Majlis Belia Wilayah Persekutuan. Maaf Datuk, saya tinggalkan Datuk tadi tentang apa yang dibangkitkan oleh Haji Dahlan tentang gabungan dalam nadi dan sebagainya. Apakah itu telah pun dilaksanakan, sedang dilaksanakan ataupun diteruskan oleh yayasan? Saya mendapat bahawa perkara tersebut masih lagi kita amalkan pada hari ini. Cuma tinggal lagi kadang-kala setiap agensi-agensi dan badan-badan ini juga bergerak secara bersendirian. Dan saya rasa selalu kita menggembling tenaga di antara jabatan-jabatan tertentu. Misalnya program-program kami disokong oleh agensi-agensi di bawah Kementerian Wilayah Persekutuan. Misalnya di BKL, Perbadanan Putrajaya, Perdanan Labuan dan agensi-agensi lain. Kita selalu bersama dalam merangka dan menjalankan sesuatu program. Walaupun ada juga program-program yang dijalankan di peringkat agensi-agensi secara tersendiri. Saya rasa masih kita praktikkan. Ya. Baik, Datuk akan teruskan tentang pesat tadi selepas ini kerana saya nak beri dulu kepada Saudara Mizi. Yang paling kita lihat bahawa dalam pesat itu terkandung soal agama itu. Kita lihat bahawa kecelaruan dan juga peranan yang dimainkan oleh golongan belia dalam media maya ini meletakkan sasaran soal bagaimana kita nak bersatu itu semakin renggang. Jadi apakah perjuangan belia dalam hal ini? Apabila kita menyebut pasal agama, dia satu aspek yang besar, aspek yang luas. Peranan media sosial, saya nampak banyak yang menuju ke arah yang negatif. Pemecahan pendapat dari segi ideologi, seperti yang saya, penghinaan agama dan sebagainya, macam-macam berlaku. Antara kaum menghina kaum yang lain, menghina agama yang lain. Benda ini sangat sensitif sebenarnya, tetapi benda ini berleluasa di luar sana. Seperti yang saya nak contohkan satu perkara adalah
wujudnya ideologi IS kan yang datang daripada luar melalui media masa. Benda tu secara tak langsung membuatkan anak-anak muda kita terpengaruh dan terikut, dan saya rasa benda ni tidak sihat. Apa yang saya ingin cadangkan adalah, kalau boleh, pemantauan secara konsisten bagaimana penggunaan media masa ni di kalangan orang muda. Itu paling penting. Sebab isu-isu yang kadang-kadang tidak betul pun, tidak betul, tetapi dia anggap ilmu yang didapat daripada media masa itu betul. Dulu saya contohkan, zaman saya dulu saya menerima ilmu di sekolah, di rumah dan dengan kawan-kawan. Tetapi zaman sekarang dia ada di sekolah, dia ada di rumah, dia ada kawan-kawan, tetapi dia ada satu lagi elemen, iaitu elemen media masa tu. Diorang lebih lama menimba ilmu di dalam media masa, dan diorang kadang tu diorang percaya apa sahaja yang keluar di dalam media masa itu, itulah sebenarnya tak betul. Itu kadang yang dikeluar tadi aspek agama tu saya risau dengan adanya pertelagahan fahaman, pertelagahan idea, dia merosakkan anak muda tu. Apa yang membimbangkan saya kerana selepas 13 Mei 1969 pembentukan rukun negara itu meletakkan bahawa soal perpaduan itu satu perkara yang penting, dan peranan Majlis Belia juga Datuk adalah cukup penting kerana soal ini terletak dalam pesat itu Datuk. Jadi satu lagi perkara yang menarik itu apabila kita lihat wilayah Kuchera ni adalah tema sambutan Hari Wilayah yang mana bagi 2015 ini tu mungkin Yayasan Wilayah juga menyahut amanah untuk menjayakan tema ini. Bagaimana yang telah pun dilaksanakan dan dalam perancangan itu tu? Sebenarnya bila kita sebut soal ceria, ceria ni apa maksud ceria? Happy. Malam ni saya bila tajuk ceria saya pakai tem. Nampak ceria nampak ceria. Kita tak mahu stres. Ceria, apabila kita cakap soal ceria, apa yang dihasratkan oleh Yang Berhormat Menteri kita, Yang Berhormat Menteri Wilayah ni, ialah mewujudkan masyarakat bandar, masyarakat wilayah persekutuan yang ceria. Sebab itu wilayahku ceria. Dekat situ ada beberapa, walaupun pendek, tetapi wilayah teritori. Ku bermakna hak kita bersama. Kekitaan, kemudian perpaduan dan juga toleransi di antara kita. Sebab itu dalam agama tadi, kalau dulu kita tengok bersama-sama jiran kita, bangsa yang berbeza, kita boleh bergaul dan sebagainya. Saya tak mau komen tentang itu. Dan kemudian wilayah Kuchera ini merangkumi 4 aspek di bandar besar ini. Yang pertama sekali ialah yang pertama sekali ialah persekitaran yang selesa dan bersih. Ini yang dihasratkan oleh Yang Berhormat Menteri. Yang kedua ialah perumahan atau penempatan yang kondusif. Yang ketiga ialah sistem lalu lintas yang efisien. Dan yang terakhir sekali ialah memaksimumkan produktiviti masyarakat wilayah persekutuan. Dan program yang kita jalankan ini, yang di Yayasan Wilayah Persekutuan, kebanyakan berkisar dan menjurus ke arah itu. Baik, kalau kita sebut ceria, saya ingat dulu satu kempen ketika pilihan raya sebuah negara jiran. Saya cukup berminat dengan dia punya moto atau tagline. Salah satu kempen itu ialah kenyang, tenang dan senang. Inilah ceria. Kalau tak ada ketiga-tiga elemen, kalau kita lapar tak ceria, tak ceria. Kalau kita tak tenang pun tak ceria. Kalau tak senang, tak ceria. Dan inilah inisiatif-inisiatif yang dijalankan oleh kerajaan, yang dijalankan oleh Yang Berhormat Menteri melalui Kementerian Wilayah dan melalui agensi-agensinya seperti kami dan juga NGO-NGO seperti Belia dan sebagainya, untuk masyarakat di wilayah persekutuan, terutama di Kuala Lumpur, untuk mencapai keadaan kenyang, tenang, senang, ceria. Mana, tapi melalui program-program yang kita susun. Tahap ni Datuk tengok macam mana tu yang kita sebut tadi kenyang. Tahap kenyang ni, adakah masih lagi dalam 3 wilayah Labuan ni masih lagi lapar? Yang kedua, masih lagi tidak tenang. Yang ketiga, masih lagi tidak kenyang. Apakah Datuk tidak senang? Apakah Datuk melihat bahawa 3 elemen yang orang kata berasingan ni masih lagi wujud dalam wilayah? Saya melihat kemiskinan
di bandar makin berkurangan. Ya. Tapi saya mintalah kepada mereka yang meletakkan garis untuk kemiskinan ni, untuk bandar ni naikkanlah sikit. Kerana berbeza di kampung-kampung, kalau kita letakkan 780 ini tak adil, tak boleh. Tapi walau bagaimanapun Datuk, di ketiga-tiga wilayah ini, isu ini tidaklah begitu orang kata apa, signifikan. Ya. Tidak begitu signifikan. Serius, tidak begitu serius, kerana kita ada agensi-agensi selain daripada negara kita ni makmur, kita boleh mencari rezeki yang mudah dan sebagainya. Terdapat banyak agensi-agensi yang membantu, yang menjalankan inisiatif-inisiatif yang membantu golongan-golongan ini, termasuklah kami. Melalui program kami susun melalui pesat ini tadi. Tenang, saya rasa negara kita tidak ada masalah. Meskipun kadang-kadang ada sedikit begitu begini. Itu biasa. Itu biasa. Ya. Kita boleh ke sana kemari, tak ada masalah, dan senang, insya-Allah. Senang ini bermaksud kita mudah untuk ke mana-mana, kita mudah untuk membuat sesuatu di bandar ini. Saya melihat inisiatif-inisiatif dijalankan seperti termasuk tadi kita sebut lalu lintas dan sebagainya. Dengan adanya MRT tak lama lagi, saya rasa bagilah sedikit masa, insya-Allah negara kita akan menuju ke arah yang tadi itu. Ya. Kenyang, tenang dan senang. Baik, Mizi. Saya melihat bahawa kalaupun ada elemen yang disebutkan oleh Datuk tadi yang berlawanan dengan apa yang kita nak, yang saya sebutkan tadi, kenyang dia jadi lapar, apakah ini mempengaruhi pemikiran beliau yang akhirnya meletakkan soal kedudukan politik itu juga turut berubah dalam pilihan yang lepas? Saya lihat daripada dua aspek lah. Satu daripada aspek saya sebagai Presiden Majlis Belia Wilayah. Yeah. Saya lihat anak-anak muda sekarang ini nak kata kenyang, ya kenyang, tapi tak dah kenyang sangat. Masih lapar lagi. Dia lapar. Bagaimana nak bagi dia hilang lapar tu? Ini peranan beliau. Kita bagi Presiden jawab benar dia. Dia masalah ketara yang kami selalu bincangkan dalam majlis perundingan belia. Kita tiap tahun kita ada majlis perundingan belia antara kami belia-belia dengan agensi kerajaan. Masalah yang kami ajukan ada dua masalah utama. Satu, masalah perumahan anak-anak muda yang diperjuangkan juga oleh Menteri Wilayah. Yang berhormat Menteri Wilayah baru-baru ni umumkan di dalam Parlimen memperuntukkan 250 juta untuk membangunkan rumah-rumah awam untuk diberi kepada generasi kedua, anak-anak muda baru lepas berkahwin. Benda ni saya nampak nyala rasa yang ditunjukkan oleh Yang Berhormat Menteri itu kepada anak muda tu sangat tinggi. Saya cukup kagum apa yang dilaksanakan oleh Yang Berhormat Menteri. Yang kedua adalah faktor cari makan. Kita tahu duduk di Kuala Lumpur ini, saya rasa untuk nak tahap kemiskinan tu yang Datuk cakap tadi harus dinaikkan, tu perlu. Sebab saya rasa rata-rata anak muda bekerja di Kuala Lumpur, range gaji dia dalam 1,500 ke 2,500. Itu range dia. Itu di antaranya. Diorang ni bukan miskin. Diorang ni bukan tak kenyang, tetapi tak cukup bulan dia dah lapar. Masa sebulan itu mungkin 3 minggu saja gaji dia tu digunakan untuk menyara hidup dia. Saya hujah tadi Zee, sebab apabila dia tak kenyang, maka akan berlakulah soal tidak tenang. Kita kalau lapar tengah tidur pun kita bangun sebab tak tenang. Memang tak tenang. Tapi apa yang dilaksanakan sekarang ini oleh Yayasan Persatuan, oleh Kementerian Wilayah membantu anak-anak muda yang paling dekat 4 hari bulan nanti kita beri peluang kepada anak muda untuk datang satu program yang besar, My Second Chance, maknanya peluang kedua untuk anak-anak muda. Mungkin dia tidak berjaya dalam bidang pendidikan tetapi diberi peluang dalam bidang kemahiran dan diberi peluang dari bidang apa saja yang boleh menjana income, menjana pendapatan kepada anak muda tu sendiri. Baik Tok, kita nak berehat dulu ketika Tok. Dan selepas ini saya bagi ruang pada Datuk untuk bercakap panjang tentang apa yang dibangkitkan oleh Surah Mizi. Tetapi kita nak ambil pemanggil dulu yang telah pun berada di talian, Haji Samsudin katanya. Assalamualaikum Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang Perak, silakan. Saya nak tambah sikit. Silakan.
Ya, saya bukan Perak. Oh, Perak. Saya duduk di Teping. Tapi anak saya, saudara saya ada di wilayah. Okey. Jadi saya selalu orang balik. Jadi saya nak tambah sikit pasal senang, kenyang. Tenang. Lagi satu, apa nama? Tenang. Satu lagi tambah, kenang. Oh, kenang. Orang wilayah tak kenang orang tua-tua. Yeah. Tak kenang orang mengandung. Saya naik LRT, dia boleh tidur buat tak tahu je. Ini apa nama? Itulah rupanya demo. Inilah rupanya apa orang kata value added human resource tak ada. Diri, nilai diri tak ada. Itu saya kata. Nak tegur siapa sebelah rumah tak ada. Hang kaya, aku kaya. Betul sekarang? Tak tegur. Mati ke hidup, Pak tak tahu je. Saya duduk di apartmen, saya tahu. Tegur pun tak ada. Orang muda tegur orang tua. Berilah salam. Tak ada. Budak-budak serobot. Tak ceria macam mana? Ini dia orang bandar. Mengapa jadi macam? Tolong betulkan berkenaan kenang. Baik. Dalam LRT, saya tahu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Haji. Satu teguran yang cukup baik. Dan ini saya rasa dalam lingkungan apa yang cuba dilakukan oleh Yayasan juga tu dari segi soal sibik. Baik, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini saya beri ruang kepada Yang Berbahagia Datuk untuk menjawab persoalan yang timbulkan sekaligus menjawab apa yang juga telah pun ditimbulkan oleh Mizi tadi. Jadi kita jumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Bagaimana anda boleh menambah baik kehidupan anda dan keluarga anda? Yayasan Wilayah Persekutuan melalui kerjasama pelbagai agensi dan syarikat korporat telah melancarkan program My Second Chance yang bertujuan memberi pelbagai peluang kepada warga kota untuk menaik taraf kehidupan mereka dalam pendidikan, ekonomi, sosial, agama dan teknologi. Pesan: Ahmad mempunyai kekangan untuk menampung kos pembelajaran dan terpaksa bersaing untuk penempatan penyajian kerana keputusan SPM-nya yang kurang memuaskan. Melalui program My Second Chance ini,
Ahmad berjaya mendapat padanan penempatan di salah sebuah institut pengajian tinggi dan mendapat bantuan pengajian bagi menampung kos pembelajarannya. Dalam kluster pendidikan, pelbagai peluang kemasukan ke IPT dan juga institusi kemahiran bersama dengan bantuan kewangan yang berkaitan. Ani merupakan seorang usahawan kecil nasi lemak yang mahu meningkatkan mutu perkhidmatan dan hasil jualan dalam perniagaannya. Melalui program My Second Chance, Ani berjaya mendapat geran pembungkusan komersial, membuka gerai nasi lemak dan berjaya meningkatkan hasil jualannya. Dalam kluster ekonomi, pelbagai peluang disediakan dalam bentuk geran, pinjaman kecil, penyediaan latihan dan bantuan sokongan bagi meningkatkan kualiti produk dan tahap penjualan. Devi merupakan seorang ibu tunggal yang mahu anak lelakinya meninggalkan gejala lepak dan rempit. Melalui program My Second Chance, Devi berjaya menarik minat anak lelakinya ke arah aktiviti rekreasi dan kebajikan masyarakat bersama rakan-rakan sebayanya. Dalam kluster sosial, pelbagai aktiviti dan program kesedaran yang mampu membentuk jati diri dan sasiah diri disediakan di samping dapat melahirkan generasi yang bertanggungjawab sebagai pewaris kepimpinan negara. Andy Lim, seorang mu'alaf yang memerlukan sokongan dan motivasi untuk menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim. Melalui program My Second Chance, Andy Lim berjaya menghadiri kelas agama dan mendapat pendedahan asas tentang Islam. Dalam kluster agama, pelbagai aktiviti keagamaan dan pembentukan rohani disediakan bagi warga kota yang memerlukan bimbingan selain bantuan yang diperuntukkan kepada golongan asnaf. Sarjit Singh merupakan seorang pelajar yang aktif menggunakan teknologi dan internet dalam kehidupan seharian. Namun, dia tidak mengguna pakai kemudahan tersebut secara optimal. Melalui program My Second Chance, Sarjit Singh berjaya mendapat peluang untuk meningkatkan kemahiran dalam penggunaan teknologi yang mampu dimanfaatkan dalam pembelajarannya. Dalam kluster teknologi ini, pelbagai inisiatif digital dan program bagi meningkatkan kemahiran teknikal disediakan bagi menghadapi arus globalisasi dan modernisasi. Disasarkan lebih 10,000 warga kota yang mempunyai pelbagai potensi akan mengalami anjakan dan perubahan positif dalam hidup mereka seperti peningkatan taraf hidup dalam pendidikan, ekonomi, sosial, agama dan teknologi. Yayasan Wilayah Persekutuan komited dan akan terus melaksanakan inisiatif ke arah meningkatkan taraf hidup warga kota yang berpendapatan rendah. Untuk maklumat lanjut, layari laman web kami di www.mywpsecondchance.com. Pesat membangun bersama Yayasan Wilayah Persekutuan. Baik, terima kasih. Kita jumpa lagi setengah jam telah pun berlalu. Masih lagi setia bersama saya yang berbahagia Datuk Roslan Hassan, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Wilayah Persekutuan, dan juga Saudara Hamizi Makjuah, Presiden Majlis Belia Wilayah Persekutuan. Kita bincang soal wilayahku ceria. Baik Datuk, saya rasa sedih juga apa yang ketengahkan oleh Haji Samsudin tadi. Itu sebenarnya realiti yang berlaku dalam masyarakat. Peranan yayasan akan lebih besar dan lebih kena serius lagi Datuk. Kalau perkara-perkara ini terus berlaku, maka gambaran yang silap kepada orang luar daripada wilayah Datuk. Baik. Ada dua perkara yang saya nak sentuh mengenai panggilan daripada Haji Samsudin. Pertama sekali, kebetulan Haji Samsudin terkena dengan keadaan sebegitu. Tapi ini tidak mencerminkan sebenarnya keseluruhan masyarakat Wilayah Persekutuan. Saya dengan masyarakat Wilayah Persekutuan dah agak lama. Dan ini segelintir. Segelintir memang ada kumpulan-kumpulan sebegini dan malangnya pada ketika itu Haji Samsudin terkena. Dan ini tidak bolehlah kita ambil sebagai satu kita pukul rata orang wilayah macam ni. Tidak. Dan kedua ialah dari segi peningkatan kerohanian sebenarnya. Dan sebenarnya
perkara-perkara ini sepatutnya tidak berlaku. Kerana saya ingat dulu, zaman-zaman kita dulu, masa saya kecil-kecil, masa zaman 80-an, 90-an, kita secara automatik ni kita akan beri ruang kepada orang tua, kepada wanita-wanita yang mengandung misalnya dalam dalam kenderaan-kenderaan awam. Tapi ada yang berlaku insiden-insiden begini sekarang ni kerana kemantapan rohani itu kurang. Tapi kalau kita lihat balik semula, Tok Lan, perkara-perkara ini berlaku, ada punca dia. Ada punca dia, kadang-kadang pemberontakan jiwa. Tak tenang tadi lah. Tidak tenang tadi. Yang kita sentuh tadi, salah satu dah tidak tenang. Dan jadilah dia tidak kenang. Bagaimana kata Haji Samsudin. Sebab saya pernah lihat, ketika kita buat satu bancian di sebuah, kita buat bancian untuk perumahan di PPR, ada satu rumah yang kita pergi tu. Ketika kita buat bancian, saya melihat ada timbunan kain di tengah-tengah ruang tamu rumah tu. Bergerak-gerak. Rumah tu nak melipat kain, bergerak-gerak. Saya cakap, apa masalah ni? Rupanya anak dia membuat kerja sekolah di dalam timbunan kain. Masya Allah. Kerana tak ada ruang. Tak ada ruang kat rumah. Rumah tu agak kecil, sempit dan sebagainya, tidak kondusif. Dan tercetusnya idea Yayasan Wilayah Persekutuan, kami convert kosong-kosong kolong di bawah flat-flat PPR tadi. Kita banner, kita dindingkan dan kita masukkan perabot kursi meja, kita letak aircon, kita hire facilitator, sehingga kini kita dah ada, kita panggil mini terminal sejahtera ataupun MINS. Setakat ini kita ada 8 dan tahun ini kita akan buat another, kalau tidak saya lagi 8 di rumah ni untuk tempat mereka. Di situlah kalau mereka nak pergi mencari ketenangan untuk buat homework. Di situ juga kita laksanakan tuition, kita panggil tuition rakyat. Kita bayar, yayasan bayar untuk anak-anak ni tadi, dan dengan harapan bahawa anak-anak ini ceria di dalam menimba ilmu mereka. Tidak lagi dalam keadaan yang sesak dan sebagainya, kan. Kerana ini akan menghasilkan hasil yang tidak begitu produktif. Ya. Baik, Bizik. Saya suka nak pegang malam ini perkataan yang Datuk Roslan timbulkan. Soal kenyang, tenang, kenang, senang. Ini perkara pokok yang paling utama yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya di wilayah persekutuan itu. Bagaimana beliau nak mewujudkan soal tenang ini supaya tidak ada penyakit vandalisme ini yang kadang-kadang disediakan oleh pihak yayasan khususnya, pihak kerajaan khususnya rumah, tetapi lift rosak kerana penyakit yang kurang tenang daripada golongan beliau khususnya. Jadi jiwa yang tidak tenang itu. Bagaimana kita nak atasi masalah ini? Sebelum saya sentuh, kita kena fokus kepada umur beliau itu. Beliau itu dalam akta beliau ada di antara 15 ke 40. Yang lebih itu beliau berubah lah. Beliau. Dan range umur ni dia ada karakter masing-masing. Mungkin 15 ke 18 dia punya karakter lain. 18 ke 25 lain. 25 ke 30 mungkin tengah nak mencari jodoh. 30 ke 35 dia dah selesa. Dia range umur ni. Tumpuan yang kita nak beri adalah kepada umur-umur yang bermula daripada 15 ke 25 tahun. Range ini adalah range yang umur yang boleh dia akan menghala ke arah negatif dan dia boleh juga menghala ke arah positif. Pemantauan yang kami buat di Majlis Belia Wilayah, kita engage dengan anak-anak muda ni, terutamanya di perumahan-perumahan awam. Kita tahu apa yang berlaku vandalisme ni semua di perumahan-perumahan awam. Dan kos yang dikeluarkan oleh kerajaan untuk membaik pulih memang besar. Dan apa yang kami buat di Majlis Belia Wilayah, kami mengadakan camp-camp ataupun duduk program motivasi dan sebagainya, motivasi apa semua, just untuk menarik minat ataupun membuka ruang kepada anak-anak muda ini supaya tenang. Kita tahu dalam satu rumah yang kecil dengan adik-beradik yang ramai, mungkin 6 ke 7 orang, keadaan dia tidak tenang.
peranan yang dimainkan oleh Yayasan Wilayah tu memang kami sokong 100%. Dia membuat satu base yang baik kepada anak muda yang berkesan. Dan benda tu pun sebenarnya dah kami di peringkat Persatuan Belia bercakap apa yang dilaksanakan oleh Yayasan Wilayah. Dan apa yang kami untuk add value kepada Yayasan Wilayah, kita ambil angle bagaimana kita nak wujudkan jati diri ke dalam anak muda ni. Macam Pakcik Samsudin tadi mungkin segelintir yang berlaku, tapi apa yang kita serapkan adalah rukun negara kita yang kelima tu, kesopanan dan kesusilaan. Dan saya rasa peranan untuk kita menaikkan lagi kesopanan kesusilaan tu harus diperkukuhkan dan kena teruskan. Kalau dia tak ada kesopanan, dia tak ada kesusilaan, itu wujud maka akhirnya tidak akan ada kenang tu. Dia tak ada kenang. Dia tengok orang tua pun dia rasa macam dia juga. Dia tak ada rasa simpati, dia tak ada rasa nak membantu, dia tak ada rasa sifat kekitaan, sifat kebersamaan, dia tak ada tu. Baik, satu perkara yang penting kalau kita lihat memang kita yang berada di bandar ni sebenarnya datang daripada kampung. Tetapi bermulanya soal pendidikan dan juga soal bagaimana santapan rohani itu adalah asalnya daripada kampung. Mungkin Tuan Haji tadi terkena orang kampung yang berada di wilayah kita tak tahu. Jadi tak apalah, kita tinggalkan itu sebagai satu contoh. Dan selepas ini kita doakan apa yang cuba dilakukan oleh Yayasan Wilayah ini akan berhasil, soal santapan rohani, soal fizikalnya pembangunan, dan akhirnya memberikan kita lebih ceria. Baik, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini, bagaimana Datuk nak menjawab tentang soal peluang kedua yang akan diberikan. Jadi kita jumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Menyelami realiti, menjejaki masa, meninjau peristiwa, paparan kronikal kembara kehidupan, pelbagai keunikan juga pengalaman menarik. Segalanya disorotkan selama setengah jam dalam channel Bernama setiap Ahad jam 9.30 malam hanya di Bernama TV. Masa mengupas isu semasa, jadi saluran pelbagai suara, segalanya baru dan benar di Berita Bernama TV. Baik, kita jumpa lagi Datuk Roslan. Kita ada video tentang My Second Chance tu. Jadi saya nak Datuk terangkan juga bagaimana kaitan My Second Chance tu dengan soal konsep wilayah Kuchera ni. Ada kaitannya? Ada. Memang berkait rapat kerana My Second Chance ini adalah aspirasi, sekali lagi, aspirasi pengurusi Yayasan Wilayah Persekutuan dan juga multi wilayah persekutuan, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Utama Tengku Adnan Tengku Mansur. Kerana dia melihat di wilayah persekutuan, terutama di Kuala Lumpur ini, banyak elemen-elemen yang menjadikan seseorang itu makin lama makin merudum, makin lama makin murung, makin lama makin stressful. Dan kita bagi second chance. Kalau kita sebut second chance, selama ini orang melihat second chance ini antara dua aspek. Pertama dalam bidang pelajaran, ataupun dalam bidang kemahiran dan kerjaya yang berkisar kepada soal kehidupan. Soal wang ringgit misalnya, cari makan. Tapi second chance yang dibawa, yang diilhamkan oleh bos kami, pengurusi kami, ialah jauh lebih bermakna daripada itu, iaitu misalnya anak muda yang rohaninya tidak mantapnya tadi.
dalam second chance yang bakal kita adakan pada 4 dan 5 bulan April di PWTC. Kita bawa 5 teras utama ini mengikut rakan-rakan kongsi strategik kita. Termasuk agama. Di sana tidak ada peluang untuk kerjaya. Tetapi kita bawa dia untuk motivasi misalnya. Ada pakar motivasi, ada ceramah dan memantapkan rohani. Ini peluang kedua. Bermakna tadi anak muda yang lahirnya baik, kemudian menjadi yang agak oleh kerana tidak tenang ni tadi, menjadi anak muda yang agak tidak hirau ke orang lain, tak peduli dan sebagainya, ganas sikit dan sebagainya. Apabila kita mantapkan dengan ilmiah-ilmiah tadi, mungkin dia kembali dapat peluang kedua untuk menjadi seperti mana dia mula. Dan setiap sektor ini tadi, pendidikan, ekonomi, sosial, agama dan teknologi, kita ada rakan-rakan strategik kita yang memberi peluang kedua. Termasuk saya nak sentuh yang tadi, yang belia tadi sebut tadi, belia, soal pembelanjaan dan sebagainya, kenyang tadi, belia yang tak cukup dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat, sekiranya kita berbelanja dengan kemampuan kita dan bukan kita berbelanja dengan kehendak kita, insya-Allah kita tidak akan terjerumus ke dalam tidak kenyang ni tadi. Soalnya kalau Mizi hari ini makan ikan tenggiri, saya makan ikan kembung, soalnya kita makan ikan kan? Ikan apa, itu tidak menjadi masalah. Hasilnya kedua-dua kita makan ikan dengan perbelanjaan yang berbeza. Iaitu Mizi dengan perbelanjaan ikan yang agak mahal dan saya yang murah. Terbalik tu. Tak apa. Maksud saya ialah kita perlu berbelanja dengan kemampuan kita. Dan pada hari itu, pada karnival yang kita anjurkan pada 4 dan 5 bulan ini, kita bawa sekali AKPK misalnya untuk beri khidmat nasihat kepada yang tidak tenang, daripada kewangan. Khidmat nasihat macam mana nak menguruskan kewangan mereka. Mungkin inilah peluang kedua mereka untuk mereka menjadi lebih arif dalam menguruskan kewangan mereka supaya dia tidak timbul lagi soal ketidakcukupan ini tadi. Betul Mizi? Saya ingat harap belia boleh. Mizi macam mana? Apa yang dibangkitkan oleh Datuk? Saya bersetuju apa yang Datuk kata. Apa yang dilaksanakan oleh Yayasan Wilayah Persatuan untuk membuka ruang kepada anak muda My Second Chance. Sangat menarik sebenarnya. Kami di Majlis Belia Wilayah sebenarnya menunggu program-program sebegini. Setidaknya memberi ruang kepada anak muda, terutama anak muda bandar ini untuk mendapat peluang kedua. Saya bagi contoh, kebanyakan kalau keluar satu result SPM lah, saya contohnya. Orang lagi fokus kepada berapa ramai yang dapat 8A. Tetapi diorang tidak fokus kepada yang gagal, yang berisiko untuk menimbulkan ke arah negatif. Suasana tidak tenang tadi. Apa peranan kami adalah untuk engage dengan belia-belia sebegini. Macam Datuk cakap tadi, belia-belia tidak kenyang sebab dia tidak gagal menguruskan kewangan yang betul. Saya sebenarnya bersetuju dan ada tak bersetuju juga. Yang tak bersetuju yang mana? Saya nak dengar yang tak bersetuju. Mungkin tidak bersetuju itu mungkin dari segi sifat belia itu. Contoh dia dengan duit yang ada, dia membelanjakan dengan lebih. Tapi kita kena faham keadaan sekarang ni memerlukan semua teknologi. Saya cakap teknologi itu salah satu benda penting dalam diri dia. Benda komunikasi, media massa, internet, benda tu adalah dia punya keperluan. Dan di situlah saya faham maksud Datuk ni. Saya nak potong Mizi. Datuk maksudkan tadi pendapatan 1,000, pembelanjaan 1,200. Ya, betul. Adakah itu maksud Datuk? Itu yang saya maksudkan. Jadi itu yang Datuk maksudkan. Saya faham. Pengurusan kewangan tu. Pengurusan etika kewangan tu. Dan apa yang dilaksanakan oleh yayasan ni untuk panggil AKPK untuk datang pada 4 dan 5 dan hari bulan ni, saya rasa ini peluang untuk anak-anak muda untuk datang ke PWTC untuk tanya pada AKPK itu sendiri bagaimana dia orang boleh menguruskan kewangan dia orang dengan cara berhemah.
mungkin dengan gaji dia 1,500 dia boleh menghabiskan 1,400, mungkin ada simpanan lagi. Cara-cara pengurusan yang betul dalam kewangan. Datuk fikir dalam hal yang ini boleh kita selamatkan lagi orang yang first chance tu dah habis, second chance ni Datuk rasa macam boleh. Saya berkeyakinan penuh bahawa kalau kita serius, semua pihak, semua agensi, NGO dan sebagainya, jika kita serius di dalam kita ingin membantu mereka ini, kita committed, kita memberikan komitmen yang tidak berbelah bagi, insya-Allah hasrat kita akan tercapai. Sebab apa? Inilah anak-anak generasi yang akan datang yang kita harapkan bakal menerajui negara ini. Kalau kita tidak bantu mereka pada hari ini, hasilnya akan datang, kita akan dapati, kita akan menangis. Masa tu kita pun dah tak mampu nak buat apa-apa. Sebab contoh dia begini tu. Misalnya tadi Mizi ada sebut tentang peperiksaan, kelulusan sebagainya. Tapi tidak semua orang boleh pergi menjurus ke satu jurus yang sama. Mungkin ada kemahiran pula. Sebab itu kami kita di Yayasan Wilayah Persekutuan, second chance kami merangkumi semua aspek. Daripada soal ingin meneruskan pembelajaran, soal untuk mencari pekerjaan, mendapatkan kerjaya yang lebih baik, soal untuk mendapatkan kemahiran untuk mendapatkan perumahan, untuk uji bakat pun ada. Misalnya ada anak kan sampai peringkat macam tu. Betul. Datuk tengok tu. Kalau tidak ada program reality di TV-TV ni, tidak akan tercongkir bakat seorang anak muda yang sebelumnya kita tidak tahu apa pekerjaannya, mungkin mendapat duit poket daripada mak bapak, dan pada hari ini mereka mampu. Betul. Tidak kira bidang apa, kerana ini bidang yang sesuai dengan mereka. Dan itu second chance yang diilhamkan oleh Yang Berhormat Menteri Wilayah Persekutuan. Saya melihat satu ilham yang cukup hebat, yang selama ini tidak pernah orang fikir second chance yang sebegini menyeluruh. Dan saya berharap bukan saja masyarakat di wilayah persekutuan, bahkan mereka daripada luar wilayah persekutuan, saya mengalu-alukan, saya mengucapkan selamat datang pada mereka pada 4 dan 5 hari bulan April di PWTC untuk melihat peluang-peluang membaiki diri. Kita sediakan 5 strategic partners kita. Kita ada Job Malaysia Pavilion, Job Malaysia dengan rakan-rakannya untuk mencari pekerja-pekerja. Kita ada universiti-universiti, pemberi beasiswa, kita ada pakar-pakar motivasi, uji bakat, dan macam-macam. Baik Datuk, saya kira sebelum 4-5 mungkin boleh sekali lagi kita bersama di udara tu, untuk kita ketengahkan apa yang akan dilakukan oleh ini, kerana sejam telah pun berlalu tu, masa telah pun habis tu. Kita nak berbincang, mungkin kita fikir dalam peringkat yang kedua nanti, insya-Allah. Ambilkan war-warkan kita punya website. Boleh tu? Boleh. www.yayasanwp.org.my. Dalam tu semua ada. Ataupun datang ke pejabat kita. Di mana pejabat tu? Di tingkat 11 bangunan di BKL 3 dekat Kampung Baru. Ataupun telefon kita 0326983073. Baik, kita akan sama-sama membantu apa yang dihasratkan oleh Yayasan Wilayah Persekutuan, insya-Allah. Terima kasih Datuk Roslan, terima kasih Mizi. Kita akan jumpa lagi kalau ada masa dan ketikanya, insya-Allah, untuk kita terus bersama membantu masyarakat bagaimana kita nak ceriakan wilayah ini supaya tidak timbul lagi soal persepsi masyarakat luar yang mengatakan bahawa masyarakat wilayah ini tidak ada perasaan, tidak ada jiwa, tidak ceria. Jadi perkara yang Datuk sentuhkan tadi soal tenang, kenyang, kenang, satu lagi senang, penting untuk kita bincang secara bersama. Akhirnya menang. Baik, terima kasih. Kita jumpa lagi dalam masa, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu sebaik tu.